Pengenalan pada zaman ini ramai umat Islam bergelut untuk mencari sokongan emosi dalam kehidupan seharian mereka. Islam mengajar umat Islam untuk mendapatkan bantuan dan sokongan daripada Allah yang Maha Agung melalui ketaatan yang ikhlas. Ini adalah satu-satunya cara untuk mencapai akhlak mulia dan memperoleh sokongan yang benar dan berkekalan di dunia ini dan seterusnya. Oleh itu, buku ini akan membincangkan konsep ini dan lain-lain yang berkaitan dengannya. Menurut hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2003, Nabi Muhammad SAW telah menasihati bahawa perkara yang paling berat dalam timbangan hari kiamat ialah akhlak mulia. Ia adalah salah satu sifat Nabi Muhammad SAW yang dipuji oleh Allah Ta'ala dalam surah 68 Al-Qalam, ayat 4 Al-Quran. Dan sesungguhnya kamu mempunyai akhlak yang agung. Oleh itu, adalah menjadi kewajipan ke atas semua umat Islam untuk mendapatkan dan bertindak berdasarkan ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad SAW untuk mencapai akhlak mulia. Sokongan ilahi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, menasihati dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2516, bahawa jika seorang Muslim menjaga Allah, dia akan melindungi mereka. Ini bermakna jika seseorang itu menjaga batas dan perintah Allah Ta'ala, mereka akan dilindungi olehnya. Seseorang boleh mencapainya dengan melaksanakan perintah Allah Ta'ala, meninggalkan larangannya dan dengan menghadapi takdir dengan sabar. Bab 9 At-Taubah, ayat 112. Dan orang-orang yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Terdapat banyak aspek untuk menjaga kewajipan seseorang kepada Allah Ta'ala. Salah satu tugas terbesar untuk menjaga adalah perjanjian dan janji yang dibuat dengan Allah, yang Maha Agung, dan manusia. Perjanjian terbesar yang dilakukan oleh seluruh manusia dengan Allah, yang Maha Tinggi, adalah menerima Dia sebagai Tuhan mereka. Surah 7 Al-A'raf, ayat 172. Dan, ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan dari anak-anak Adam, dari sulbi mereka, keturunan mereka dan menjadikan mereka kesaksian tentang diri mereka sendiri. Seraya berfirman kepada mereka, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka berkata, ya, kami telah bersaksi. Ini bermakna seseorang mesti mentaati Allah, yang Maha Tinggi, dan mereka yang membawa kepada ketaatan kepadanya. Tetapi jika seseorang mentaati seseorang yang mengakibatkan kemaksiatan kepada Allah, maka mereka telah memungkiri janjinya dan mengambil orang lain sebagai Tuhan mereka. Surah 45 Al-Jatiyah, ayat 23. Adakah kamu melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Contoh lain ialah menjaga solat fardu. Ini telah disebutkan berulang kali di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kewajipan ini sangat penting sehinggakan hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 425, menasihati bahawa sesiapa yang menunaikan kewajipan ini dengan betul telah dijanjikan keampunan. Tetapi orang yang gagal menjaga solat fardunya tidak ada jaminan keampunan. Menjaga solat fardu telah ditunjukkan dalam hadis lain yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 277. Nabi Muhammad SAW telah menasihati bahawa hanya seorang mukmin yang benar menjaga wuduk mereka, yang merupakan kunci kepada solat. Aspek menjaga batas-batas Allah, yang Maha Mulia, dibincangkan dalam hadis lain yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2458. Nabi Muhammad SAW telah menasihati umat Islam untuk menjaga kepala dan perut mereka. Ini termasuk menggunakan mata, telinga, lidah dan fikiran seseorang dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Melindungi perut melibatkan menahan diri daripada mendapatkan dan menggunakan harta dan makanan yang haram. Menjaga lidah dan keinginan gairah seseorang telah diperintahkan di banyak tempat yang berbeza. Sebagai contoh, satu hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6474, berpesan bahawa sesiapa yang menjaga dua perkara ini dijamin syurga. Prinsip asas Islam mengajar umat Islam bahawa cara mereka bertindak adalah bagaimana mereka akan diperlakukan oleh Allah yang Maha Tinggi. Sebagai contoh, Al-Quran menasihati umat Islam bahawa sesiapa yang menyokong Islam akan disokong oleh Allah Ta'ala. Bab 47 Muhammad, ayat 7. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
Contoh lain terdapat dalam bab 2 Al-Baqarah, ayat 152. Al-Quran menyatakan bahawa sesiapa yang mengingati Allah, yang Maha Tinggi, akan diingat olehnya. Maka ingatlah kepadaku, saya akan ingat awak. Bahkan Allah SWT akan menjaga keluarga orang yang menjaga batas-batasnya. Al-Quran menjelaskan bagaimana Allah, yang Maha Tinggi, memelihara harta terkubur dua anak yatim sebagaimana bapa mereka seorang yang soleh. Sebagaimana bapa mereka menjaga batas-batas Allah, dia pula memelihara anak-anak yatimnya. Surah 18 Al-Kahfi, ayat 82. Adapun tembok itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim piatu di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda bagi mereka, dan ayah mereka adalah orang-orang yang soleh. Bahkan, sesiapa yang menjaga batas-batas Allah Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala memberi jalan keluar dari setiap kesulitan di dunia dan di akhirat. Bab 65 At-Talaq, ayat 2. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dalam beberapa keadaan, Allah Ta'ala menjauhkan dari hambanya yang soleh yang pada zahirnya kelihatan baik, seperti mendapat pekerjaan baru, namun terdapat keburukan atau kesulitan yang tersembunyi yang Allah Ta'ala ingin melindungi hambanya darinya. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu dan ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Perkara terbesar yang dilindungi Allah Ta'ala adalah keimanan seorang Muslim. Allah Ta'ala menyelamatkan hambanya dari keraguan, bid'ah yang jahat, dosa dan segala sesuatu yang dapat merusak iman mereka. Ini memastikan mereka meninggalkan dunia dengan iman mereka utuh. Pengajaran keseluruhan nasihat pertama yang diberikan dalam hadis utama yang dipetik pada mulanya adalah untuk menjaga semua batas Islam dengan menggunakan nikmat yang dimiliki seseorang dengan cara yang diredai Allah Ta'ala. Sesiapa yang menjaga batas-batas Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan terpelihara. Mereka akan mendapati bahawa segala kesulitan dan ujian dapat ditanggung dan mereka akan dibimbing untuk menempuhnya dengan selamat sambil memperoleh keberkatan di kedua-dua dunia. Perkara seterusnya yang dinasihatkan dalam hadis utama yang sedang dibincangkan adalah bahawa sesiapa yang mengingati Allah Ta'ala, dengan mematuhi had-hadnya akan dikurniakan kedekatan dengannya. Bab 16 An-Nahl, ayat 128. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Adalah penting untuk diperhatikan bahawa kedekatan ini bukanlah jenis yang sama yang disebutkan dalam bab 50 Kaf, ayat 16. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ini adalah kedekatan umum yang dimiliki oleh seluruh makhluk. Mereka yang menjaga batas-batas Allah, yang Maha Tinggi, diberkati dengan jenis kedekatan yang istimewa yang melibatkan pertolongan dan rahmatnya yang istimewa. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW telah menasihati dalam hadis ilahi yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6805, bahawa Allah, yang Maha Tinggi, bergerak lebih dekat kepada orang yang meningkatkan ketaatan mereka kepadanya. Ini merujuk kepada pertolongan khusus dan rahmat Allah Ta'ala. Apabila seorang Muslim terus ikhlas mentaati Allah Ta'ala, dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya dan dengan menghadapi takdir dengan sabar, akhirnya mereka mencapai tahap di mana Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada tubuh mereka untuk hanya bertindak dalam ketaatan kepadanya. Muslim ini sangat jarang melakukan dosa. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6502. Orang yang mengingati Allah, yang Maha Tinggi, melalui ketaatan yang ikhlas bahkan akan dilindungi daripada masalah mental seperti kemurungan. Bagaimanakah seseorang yang merasakan kehadiran yang dekat dengan Tuhan sekalian alam boleh merasa sedih atau tertekan? Ini adalah satu lagi aspek perlindungan Allah Ta'ala bagi mereka yang menjaga batas dan perintahnya. Dalam hadis yang serupa dengan yang utama yang telah dibincangkan setakat ini dalam kitab ini yang terdapat dalam Musnad Ahmad, nombor 2803, menasihati bahawa orang yang mengingati Allah Ta'ala, melalui ketaatan yang tulus di waktu senang akan mendapat pertolongannya dan bantuan pada masa kesusahan. Tanggapan ini ditunjukkan dalam hadis ketuhanan yang dibincangkan sebelum ini yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6502. Ia menasihatkan bahawa apabila seseorang terus mentaati Allah, yang Maha Tinggi,
Dia pula memberi kuasa kepada tubuh mereka untuk hanya mentaatinya. Sebahagian daripada pemerkasaan ini diberikan dengan kesabaran dan sokongan apabila seseorang menghadapi kesusahan. Bertindak atas nasihat ini mendorong seorang Muslim untuk bertawakal kepada Allah yang Maha Tinggi. Mereka akan mempercayai Allah yang Maha Tinggi akan memberi mereka sokongan, kelegaan dari semua kesulitan dan bahkan menjawab doa mereka. Amanah ini membantu seseorang untuk bergantung pada ketetapan Allah Ta'ala, bukannya usaha dan perancangan mereka. Mereka benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala, hanya menetapkan yang terbaik untuk mereka dan akan memberikan jalan keluar dari segala kesulitan. Bab 65 At-Talaq, ayat 2, dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar untuk mendapatkan balasan ini dari Allah Ta'ala. Seseorang harus mengingatnya melalui ketaatan yang tulus pada waktu senang dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebenarnya, Nabi Muhammad SAW telah menasihati dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 3382, bahawa jika seseorang menghendaki pertolongan Allah Ta'ala, pada masa kesusahan dan kesedihan mereka hendaklah sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala di waktu senang. Al-Quran menunjukkan kebenaran ini dalam surah 37 As-Safat, ayat 143 dan 144. Dan sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang bertasbih, dia akan tetap berada di dalam perutnya hingga hari mereka dibangkitkan. Ini adalah ketika Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Yunus AS setelah ditelan oleh ikan paus. Ketaatannya yang terdahulu membawa kepada Allah yang Maha Tinggi, memberikannya keselamatan dan jalan keluar dari kesulitannya. Sebaliknya, sikap lalai terhadap zikir dan ketaatan kepada Allah Ta'ala pada waktu lapang dan hanya mengingatnya pada waktu susah tidak memberikan kesan positif. Sebagai contoh, Firaun berserah diri kepada Allah Ta'ala semasa dia berada dalam kesusahan kematian selepas menjalani kehidupan yang derhaka tidak memberi manfaat kepadanya. Bab 10 Yunus, ayat 91. Sekarang, dan kamu dahulu telah menderhakainya, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Kesukaran terbesar yang akan dihadapi di dunia ini adalah kematian. Maka mudah-mudahan orang yang mengingati dan mentaati Allah Ta'ala di waktu lapang akan diselamatkan olehnya pada saat kematiannya sehingga meninggalkan dunia dengan iman. Bab 14 Ibrahim, ayat 27. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Oleh kerana itu, seorang Muslim harus mengikuti jejak para Nabi dengan mengingat dan mentaati Allah Ta'ala dengan tulus di waktu senang sehingga dia menyelamatkan mereka di saat susah. Perkara seterusnya yang disebut dalam hadis utama yang dibincangkan ialah meminta daripada Allah Ta'ala. Adalah penting untuk berdoa kepada Allah yang Maha Tinggi kerana dia suka diminta. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 3571. Malangnya, kebanyakan orang telah mengamalkan tabiat bertanya kepada orang lain untuk perkara yang tidak perlu walaupun secara umumnya orang tidak suka ditanya. Tidak ada penghalang antara seseorang dengan Allah Ta'ala, sehingga mereka boleh dan harus meminta daripadanya. Sedangkan, seseorang dengan mudah memerhatikan betapa cepatnya orang membina halangan dan membuat alasan apabila mereka diminta sesuatu. Adalah penting untuk meminta daripada Allah yang Maha Tinggi, kerana langit dan bumi adalah di bawah kawalannya semata-mata. Setiap berkat yang terdapat di dalam alam semesta diciptakan dan diberikan oleh tidak lain daripadanya. Sebenarnya, apa sahaja yang diterima seseorang melalui orang lain adalah realiti daripadanya. Perbendaharaannya penuh dan tidak pernah mengurangkan nilai walaupun sebesar atom walaupun dia telah memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara mereka selama berabad-abad yang tidak terhitung. Ini ditunjukkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6572. Pada hakikatnya, manusia tidak dapat memberi manfaat kepada diri mereka sendiri kerana mereka tidak dapat mengelakkan sebaran masalah atau mendapat manfaat tanpa izin Allah Ta'ala. Jika seseorang tidak dapat melakukan ini untuk dirinya sendiri tanpa pertolongan Allah Ta'ala, bagaimana mereka dapat melakukannya untuk orang lain? Sungguh menghairankan bagaimana seseorang boleh berpaling daripada Dia yang berkuasa atas segala sesuatu dan sebaliknya meminta dan bergantung kepada Dia yang tidak mempunyai kuasa bebas.
Meminta daripada orang lain membawa kepada pengorbanan kehormatan seseorang yang sepatutnya dilakukan hanya untuk keredaan Allah Ta'ala. Skim sebabnya telah diperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1474, bahawa orang yang meminta-minta secara tidak perlu kepada orang lain akan datang pada hari kiamat dengan tidak berdaging di mukanya. Allah, yang Maha Tinggi, sangat penyayang sehingga Dia bukan sahaja suka ditanya tetapi menyeru setiap malam kepada penduduk bumi menjemput mereka untuk menyampaikan keperluan mereka kepadanya supaya Dia dapat memenuhinya. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1145. Malah, Allah Ta'ala telah menjelaskan dengan jelas di dalam Al-Quran bahawa Dia menjawab orang yang menyeru kepadanya. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 186. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Adalah penting untuk mengetahui semua doa yang baik dikabulkan dalam 3 cara mengikut hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 3604. Permintaan itu sama ada dipenuhi di dunia, pahala disimpan untuk orang yang berdoa di akhirat yang lebih baik daripada diampuni apa yang mereka kehendaki atau dosa yang setara. Perkara seterusnya yang disebut dalam hadis utama yang sedang dibincangkan menunjukkan kekuasaan dan kekuasaan Allah yang tidak terbatas dan mutlak. Hadis menasihatkan bahawa seluruh ciptaan tidak dapat memberi manfaat kepada seseorang jika Allah Ta'ala tidak menghendaki mereka berbuat demikian. Begitu juga, seluruh ciptaan bersama-sama tidak boleh membahayakan seseorang jika Allah Ta'ala tidak menghendakinya. Ini bermakna hanya apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala berlaku di alam semesta. Adalah penting untuk diperhatikan bahawa nasihat ini tidak menunjukkan seseorang harus meninggalkan menggunakan cara seperti perubatan, tetapi ia bermakna seseorang boleh menggunakan cara kerana ia telah dicipta oleh tidak lain daripada Allah yang Maha Tinggi. Tetapi mereka mesti memahami bahawa hanya Allah yang Maha Esa yang menentukan kesudahan segala sesuatu. Sebagai contoh, mereka adalah ramai orang sakit yang mengambil ubat dan sembuh dari penyakit mereka. Tetapi mereka adalah orang lain yang makan ubat dan tidak sembuh. Ini menunjukkan bahawa faktor lain yang menentukan keputusan akhir iaitu kehendak Allah yang Maha Tinggi. Bab 9 At-Taubah, ayat 51. Katakanlah, kami sekali-kali tidak akan ditimpa melainkan dengan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Orang yang memahami perkara ini tahu bahawa apa-apa yang menjejaskan mereka tidak dapat dielakkan. Dan perkara-perkara yang merindui mereka tidak mungkin diperolehi. Adalah penting untuk diperhatikan bahawa apa sahaja keputusan akhirnya walaupun ia bertentangan dengan keinginan seseorang mereka harus tetap bersabar dan benar-benar percaya bahawa Allah Ta'ala telah memilih yang terbaik untuk mereka walaupun mereka tidak melihat hikmah di sebalik hasilnya. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Apabila seseorang benar-benar memahami kebenaran ini, mereka berhenti bergantung pada penciptaan kerana mengetahui bahawa mereka tidak boleh membahayakan atau memberi manfaat kepada mereka. Sebaliknya, mereka berpaling kepada Allah Ta'ala, memohon pertolongan dan perlindungannya melalui ketaatan yang ikhlas dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya dan dengan menghadapi takdir dengan sabar. Ini membawa seorang Muslim untuk bertawakal kepada Allah yang Maha Agung. Ia juga menggalakkan seseorang untuk hanya takut kepada Allah yang Maha Tinggi, kerana mereka tahu bahawa makhluk tidak boleh membahayakan mereka tanpa kehendak Allah yang Maha Tinggi. Menyedari bahawa semua perkara yang berlaku dalam kehidupan seseorang dan alam semesta berasal dari Allah Ta'ala adalah sebahagian daripada memahami keesaan Allah Ta'ala. Ini adalah topik yang tiada penghujungnya dan melampaui hanya secara dangkal mempercayai bahawa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Tinggi. Apabila ini telah ditetapkan dalam hati seseorang maka mereka hanya berharap kepada Allah yang Maha Tinggi, mengetahui bahawa Dia sahaja yang dapat menolong mereka. Mereka hanya akan tunduk dan patuh kepada Allah yang Maha Tinggi dalam semua aspek kehidupan mereka. Pada hakikatnya, seseorang hanya patuh kepada orang lain untuk mendapat perlindungan daripada bahaya atau mendapat faedah. Hanya Allah yang Maha Tinggi
dapat memberikan ini, oleh itu hanya Dia yang layak untuk ditaati dan disembah. Jika seseorang memilih ketaatan kepada orang lain daripada ketaatan kepada Allah Ta'ala, ini menunjukkan mereka percaya bahawa orang lain itu boleh membawa manfaat atau melindungi mereka daripada bahaya. Ini adalah tanda lemahnya iman mereka. Sumber segala sesuatu yang berlaku adalah Allah Ta'ala, maka umat Islam hendaklah hanya taat kepadanya. Bab 35 Fatih, ayat 2. Apa sahaja yang Allah kurniakan kepada manusia, tiada sesiapapun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang dapat melepaskannya sesudah itu. Adalah penting untuk diperhatikan bahawa mentaati seseorang yang menggalakkan ketaatan kepada Allah yang Maha Tinggi sebenarnya adalah mentaati Allah yang Maha Tinggi. Contohnya, taat kepada Nabi Muhammad SAW. Bab 4 Nisa, ayat 80. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Hadis yang serupa dengan hadis utama yang sedang dibincangkan, yang terdapat dalam Musnad Ahmad, nombor 2803, menasihati bahawa bersabar terhadap perkara yang tidak disukai membawa kepada pahala yang besar. Bab 39 Az-Zumar, ayat 10. Sesungguhnya orang yang sabar akan diberikan pahala mereka tanpa hisab, yaitu hat. Sabar adalah unsur utama yang diperlukan untuk memenuhi 3 aspek iman, menunaikan perintah Allah, meninggalkan larangannya dan menghadapi takdir. Tetapi tahap yang lebih tinggi dan lebih bermanfaat daripada kesabaran adalah kepuasan. Ini adalah apabila seorang Muslim sangat percaya bahawa Allah, yang Maha Tinggi, hanya memilih yang terbaik untuk hambanya dan oleh itu mereka lebih memilih pilihannya daripada pilihan mereka sendiri. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu dan ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Seorang Muslim yang sabar memahami bahawa apa-apa yang memberi kesan kepada mereka, seperti kesukaran, tidak dapat dielakkan walaupun seluruh ciptaan membantu mereka. Begitu juga, apa sahaja yang merindui mereka tidak boleh menjejaskan mereka. Orang yang benar-benar menerima hakikat ini tidak akan bergembira dan berbangga dengan apa-apa yang mereka perolehi kerana mengetahui Allah Ta'ala memperuntukkan perkara itu kepada mereka. Mereka juga tidak akan berduka cita atas apa-apa yang gagal mereka perolehi kerana Allah, yang Maha Tinggi, tidak memperuntukkan perkara itu kepada mereka dan tiada apa pun yang wujud dapat mengubah hakikat ini. Surah 57 Al-Hadid, ayat 22-23. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi atau di antara kamu sendiri melainkan telah tercatat dalam kitab 1 sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Supaya kamu tidak berputus asa terhadap apa yang luput darimu dan tidak bermegah-megah atas apa yang diberikannya kepadamu. Di samping itu, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, telah menasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 79, bahawa apabila sesuatu berlaku, seorang Muslim harus yakin dengan ketetapan dan tidak ada yang dapat mengubah hasilnya. Dan seorang Muslim tidak seharusnya menyesal kerana mempercayai bahawa mereka boleh menghalang akibatnya jika mereka berkelakuan berbeza kerana sikap ini hanya menyebabkan syaitan mendorong mereka untuk tidak sabar dan mengeluh tentang takdir. Seorang Muslim yang sabar benar-benar memahami bahawa apa sahaja yang Allah pilih adalah yang terbaik untuk mereka walaupun mereka tidak memerhatikan hikmah di sebaliknya. Orang yang sabar menghendaki perubahan dalam keadaannya dan bahkan berdoa untuk itu, tetapi mereka tidak mengeluh tentang apa yang telah terjadi. Kesabaran yang berterusan boleh membawa seorang Muslim ke tahap yang lebih tinggi, iaitu kepuasan. Orang yang berpuas hati tidak menginginkan sesuatu untuk berubah kerana mereka tahu pilihan Allah, yang Maha Tinggi, lebih baik daripada pilihan mereka. Muslim ini sangat percaya dan beramal dengan hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 7500. Ia menasihati bahawa setiap keadaan adalah yang terbaik untuk orang yang beriman. Jika mereka menghadapi masalah, mereka hendaklah menunjukkan kesabaran yang membawa kepada keberkatan. Dan jika mereka mengalami masa-masa senang, mereka harus menunjukkan rasa syukur yang juga membawa kepada keberkatan. Adalah penting untuk mengetahui bahawa Allah, yang Maha Tinggi, menguji orang yang Dia cintai. Jika mereka bersabar,
mereka akan mendapat pahala, tetapi jika mereka marah itu hanya membuktikan kekurangan cinta mereka kepada Allah. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2396. Seorang Muslim harus bersabar atau reda dengan pilihan dan ketetapan Allah Ta'ala, baik dalam keadaan senang maupun susah. Ini akan mengurangkan kesusahan seseorang dan memberi mereka banyak keberkatan di kedua-dua dunia. Sedangkan, ketidaksabaran hanya akan memusnahkan pahala yang boleh mereka terima. Walau apapun cara seorang Muslim akan melalui situasi yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, tetapi itu adalah pilihan mereka sama ada mahukan pahala atau tidak. Seorang Muslim tidak akan pernah mencapai kepuasan sepenuhnya sehinggalah tingkah lakunya sama pada masa susah dan senang. Bagaimana mungkin seorang hamba yang sejati pergi kepada Tuhan, iaitu Allah yang Maha Tinggi, untuk penghakiman dan kemudian menjadi tidak senang jika pilihan itu tidak sesuai dengan keinginan mereka? Terdapat kemungkinan sebenar bahawa jika seseorang mendapat apa yang mereka inginkan, ia akan memusnahkan mereka. Surah 2 Al-Baqarah ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu dan ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Seorang Muslim tidak boleh menyembah Allah Ta'ala di tepi. Maksudnya, apabila ketetapan ilahi sesuai dengan kehendak mereka, mereka memuji Allah Ta'ala. Dan apabila tidak, mereka menjadi marah dan bertindak seolah-olah mereka lebih mengetahui daripada Allah. Surah 22 Al-Hajj, ayat 11. Dan di antara manusia, ada yang menyembah Allah di tepinya. Jika dia disentuh oleh kebaikan, dia ditenangkan olehnya. Tetapi jika dia ditimpa ujian, dia memalingkan mukanya kepada kekafiran. Dia telah kehilangan ini, dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Seorang Muslim harus bertingkah laku dengan pilihan Allah Ta'ala, seolah-olah mereka akan berkelakuan dengan seorang doktor yang handal. Cara yang sama, seorang Muslim tidak akan mengadu mengambil ubat pahit yang ditetapkan oleh doktor kerana mengetahui ia adalah yang terbaik untuk mereka. Mereka harus menerima kesukaran yang mereka hadapi di dunia kerana mengetahui ia adalah yang terbaik untuk mereka. Malah, orang yang berakal akan berterima kasih kepada doktor untuk ubat yang pahit, dan begitu juga seorang Muslim yang bijak akan berterima kasih kepada Allah yang Maha Tinggi untuk sebarang situasi yang mereka hadapi. Di samping itu, seorang Muslim harus mengkaji banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, yang membincangkan ganjaran yang diberikan kepada orang Islam yang sabar dan berpuas hati. Refleksi yang mendalam tentang perkara ini akan memberi inspirasi kepada seorang Muslim untuk tetap tabah apabila menghadapi kesulitan. Sebagai contoh, bab 39 Az-Zumar, ayat 10. Sesungguhnya orang yang sabar akan diberikan pahala mereka tanpa hisab, yaitu hart. Contoh lain disebutkan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2402. Ia menasihati bahawa apabila mereka yang sabar menghadapi ujian dan kesulitan di dunia menerima ganjaran mereka pada hari kiamat, mereka yang tidak menghadapi ujian seperti itu akan berharap mereka bersabar menghadapi kesulitan seperti itu. Kerana kulit mereka dipotong dengan gunting. Untuk memperoleh kesabaran dan juga reda dengan apa yang dipilih oleh Allah Ta'ala bagi seseorang, mereka harus mencari dan mengamalkan ilmu yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, supaya mereka mencapai tahap kecemerlangan iman yang tinggi. Ini telah dibincangkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 99. Keutamaan iman ialah apabila seorang Muslim melakukan amalan, seperti solat, seolah-olah mereka dapat menyaksikan Allah Ta'ala. Orang yang mencapai tahap ini tidak akan merasai pedihnya kesukaran dan ujian kerana mereka akan sepenuhnya tenggelam dalam kesedaran dan kecintaan kepada Allah Ta'ala. Ini sama dengan keadaan wanita yang tidak merasa sakit apabila memotong tangan mereka sendiri apabila mereka melihat kecantikan Nabi Yusuf AS bab 12 Yusuf, ayat 31. Dan memberikan kepada masing-masing mereka sebilah pisau dan berkata kepada Yusuf, keluarlah di hadapan mereka. Dan apabila mereka melihatnya, mereka sangat mengaguminya dan memotong tangan mereka dan berkata, sempurnalah Allah, ini bukan manusia, ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. Jika seorang Muslim tidak dapat mencapai tahap keimanan yang tinggi ini,
mereka hendaklah sekurang-kurangnya berusaha untuk mencapai tahap yang lebih rendah yang disebutkan dalam hadis yang disebutkan tadi. Ini adalah tahap di mana seseorang sentiasa sedar bahawa mereka sedang diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Begitu juga seseorang tidak akan mengeluh di hadapan tokoh yang berwibawa yang mereka takuti, seperti majikan. Seorang Muslim yang sentiasa menyedari kehadiran Allah yang Maha Agung tidak akan mengeluh tentang pilihan yang dia buat. Hadis utama yang dibincangkan menunjukkan bahawa reda adalah keutamaan yang sangat baik tetapi tidak diwajibkan ke atas seorang Muslim, sedangkan kesabaran adalah perkara yang mesti diterima oleh semua orang Islam. Seorang Muslim hanya perlu ingat menghadapi kesukaran dengan kesabaran mungkin menjadi sebab mereka masuk syurga. Sebenarnya, apabila menghadapi kesusahan dunia, seorang Muslim harus bersyukur, itu bukanlah kesusahan yang lebih buruk. Mereka harus bersyukur kerana diberi keupayaan untuk menunjukkan kesabaran dan yang lebih penting, bersyukur kerana kesukaran yang tidak dikaitkan dengan iman mereka, yang boleh membawa kepada azab yang kekal. Dalam hadis yang serupa dengan hadis utama yang sedang dibincangkan yang terdapat dalam Musnad Ahmad, nombor 2803, Nabi Muhammad SAW menasihatkan kepentingan memahami bahawa setiap kesulitan yang dihadapi seseorang akan diikuti dengan kemudahan. Realiti ini juga telah disebutkan dalam Al-Quran sebagai contoh, Surah 65 At-Talaq, ayat 7. Allah akan mengadakan, sesudah kesulitan, kemudahan, yaitu kemudahan. Adalah penting bagi umat Islam untuk memahami realiti ini kerana ia menimbulkan kesabaran dan juga kepuasan. Ketidakpastian terhadap perubahan keadaan boleh menyebabkan seseorang itu tidak sabar, tidak bersyukur dan juga terhadap perkara yang haram, seperti pemberian yang haram. Tetapi orang yang yakin bahawa semua kesulitan akhirnya akan digantikan dengan kemudahan akan sabar menunggu perubahan ini dengan penuh percaya kepada ajaran Islam. Kesabaran ini sangat dicintai oleh Allah Ta'ala dan diberi ganjaran yang besar. Bab 3 Ali Imran, ayat 146. Dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. Inilah sebabnya Allah, yang Maha Tinggi, telah menyebut banyak contoh dalam Al-Quran apabila situasi yang sukar diikuti dengan kemudahan dan keberkatan. Sebagai contoh, ayat Al-Quran berikut menyebutkan kesukaran besar yang dihadapi Nabi Nuh AS dari umatnya dan bagaimana Allah Ta'ala menyelamatkannya dari banjir besar. Surah 21 Al-Anbiya, ayat 76. Dan, sebutkanlah, Nuh, ketika dia menyeru kepada Allah, sebelum waktu itu, lalu kami perkenankan permohonannya dan kami selamatkan dia dan keluarganya dari bahaya yang besar, yaitu banjir. Contoh lain terdapat dalam surah 21 Al-Anbiya, ayat 69. Kami yaitu Allah berfirman, wahai api, jadilah keseyukan dan keselamatan bagi Ibrahim. Nabi Ibrahim AS telah menghadapi kesukaran yang besar dalam bentuk api yang besar tetapi Allah Ta'ala telah menjadikannya sejuk dan damai baginya. Contoh-contoh ini dan banyak lagi telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, agar umat Islam memahami bahawa suatu saat kesulitan akhirnya akan diikuti dengan kemudahan bagi mereka yang mentaati Allah, Maha Suci, dengan menunaikan perintahnya, menjauhi larangannya dan menghadapi takdir dengan sabar. Oleh itu, adalah penting bagi umat Islam untuk mempelajari ajaran Islam ini untuk melihat kes-kes yang tidak terkira banyaknya di mana Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada amba-ambanya yang taat setelah mereka menghadapi kesulitan. Jika Allah Ta'ala telah menyelamatkan amba-ambanya yang taat dari kesulitan-kesulitan besar yang disebutkan dalam ajaran-ajaran ilahi, maka dia dapat dan akan menyelamatkan umat Islam yang taat menghadapi kesulitan-kesulitan yang lebih kecil juga. Kesimpulannya, sesiapa yang menghendaki pertolongan ilahi daripada Allah Ta'ala, hendaklah mempelajari dan melaksanakan apa yang telah dibincangkan dalam buku ini. Bertindak berdasarkan ajaran ini akan mendorong seseorang untuk benar-benar bertawakal kepada Allah yang Maha Tinggi. Mereka akan menggunakan cara yang dicipta dan disediakan oleh Allah Ta'ala, seperti ubat, tetapi menyerahkan hasil keadaan kepada Allah Ta'ala, kerana mengetahui dia hanya memilih yang terbaik untuk amba-ambanya. Bab 65 At-Talaq, ayat 3. Dan sesiapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah dia baginya. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu dan ia baik bagimu,
Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Kewajipan seorang Muslim bukanlah untuk mengawal dan menentukan takdir, kerana ini hanya dalam kawalan Allah Ta'ala. Umat Islam mesti hanya mementingkan diri mereka sendiri dengan apa yang ada dalam kawalan mereka, iaitu tingkah laku dan tindakan mereka semasa setiap situasi yang mereka hadapi. Jika mereka menunjukkan tingkah laku yang betul, mereka akan, melalui pertolongan dan rahmat Allah yang Maha Tinggi, mengatasi semua halangan. Bermakna, mereka akan dikurniakan lagi nikmat pada masa senang jika mereka menunjukkan kesyukuran yang sebenar dengan menggunakan nikmat yang mereka miliki dengan betul. Dan mereka akan dikurniakan keberkatan pada masa kesukaran jika mereka menunjukkan kesabaran. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 7500. Maka akibat dari setiap keadaan itu adalah pertolongan, rahmat dan pahala ilahi selagi seseorang itu berakhlak dengan cara yang betul. Inilah yang mesti dititik beratkan oleh setiap Muslim dan bukannya menekankan perkara yang mereka tidak mempunyai kawalan atau pengaruh. Ini adalah kunci kepada sokongan ilahi dan kejayaan muktamad dalam kedua-dua dunia.